Assalamualaikum and hi. Okay guys, let's proceed to the second video for how to answer this question. Okay, kita punya question. Write a program to identify a number entered is even or odd. Okay, you are given one number, then the computer will accept the number from you and display the number either even or odd. Okay, how to answer this question? Okay, we will see the IPO first. Okay, let's proceed to IPO. Okay, but first thing you have to do is to read carefully the question. Okay, soalan pendek-pendek macam ni tak ada masalah. Awak boleh faham, senang. Okay, second thing, identify the control structure. Okay, agak-agak this one, control structure yang mana satu? Kita ada dua pilihan, even or odd. Okay, kita ada dua kan? Jadi, for sure lah dia akan jadi apa? Dual selection. Okay, kita ada sama ada nombor tu akan dipaparkan as even ataupun nombor tu akan dipaparkan as odd. Jadi, kita punya output kat sini. So, this one adalah apa tadi? This one adalah selection di dalam kategori dual selection. Okay, kita tengok output dulu. Apa yang dia akan display? Dia akan display even or dia akan display odd. Mesti letak double quote kat sini sebab kita nak displaykan perkataan tu sebiji-sebiji. Maksudnya komputer akan display ayat ni lah. Okay. Kemudian input apa yang user perlu masukkan untuk komputer terima. Ingat, input means what the computer will accept. So, komputer akan accept apa? Dia akan accept a number. Okay, number. Okay, apa proses yang kita akan buat kat sini? Okay, number yang kita masukkan, kita akan determine, kita akan identify whether the number, okay, is divisible by 2 or not. Okay, determine the number is divisible by 2 or not. Apa maksud ayat tu? Bila kita nak cari even dan juga odd, okay, especially even lah, okay, kita akan gunakan, kita akan bahagikan nombor yang ada dengan 2. Okay, kita akan bagikan nombor yang ada dengan 2. Sekiranya baki yang kita dapat adalah kosong, nombor itu akan jadi nombor genap. Okay, contoh. Katakanlah komputer accept number berapa ya? Contoh 20. 25. Okay, 25. Okay, kita akan divide by 2. So, divide by 2. Kita dapat 1, 2. So, sini kita dapat 5. Kita dapat 2 times 2, 4. So, kita akan dapat 5 minus 1. Kita dapat 1. 5 minus 4, kita dapat 1. So, 1 adalah kita punya remainder. Kita punya baki kan. Jadi, baki kita adalah 1. Jadi, bila baki 1, bila nombor yang dibahagi dengan 2, kita dapat baki 1. So, ini akan jadi odd. Okay. Kalau tengok logik pun, 25 memang nombor ganjil. Okay. Katakan kita ada nombor 18. Okay. 18 kita bahagi dengan 2. So, kita dapat 9. 9 darab 2, 18. So, balance kat sini kosong. Jadi, nombor ni akan jadi nombor apa? Nombor even. Kalau tengok logik pun, 18 memang even number. So, ini yang kita katakan nombor tu boleh dibahagi dengan 2 ataupun tidak. So, kalau kata nombor tu boleh dibahagi dengan 2, dia akan jadi even number. Kalau tak, dia akan jadi odd number. Okay. Okay, boleh faham? Itu yang dimaksudkan dengan ayat ni lah. Number is divisible by 2 or not. Jadi ingat bila kita nak cari even or odd, kita akan bahagikan nombor yang kita ada tu dengan 2 dan kita akan tengok balance. Balance tu sama ada 0 ataupun 1. Kalau balance 0, even. Kalau balance 1, dia akan jadi odd. Okay. So kita proceed dengan pseudocode. Kita tengok first, kita buat start, then kita read number. Okay, from the number, kita akan buat condition. Kita akan check condition. So, if number, kita akan guna ayat yang sama. Okay, divisible by 2.
If number divisible by 2, okay, jadi kalau kata nombor kita boleh dibahagi dengan 2 dan dia dapat balance 0, dia akan jadi true. So, true dia buat apa? Dia akan print even. Okay. Sekiranya if number divisible by 2, kita dapat balance 1, so dia akan jadi false. So, false dia akan pergi kepada else, kemudian dia akan print odd. Okay. Okay, lepas tu dia tak ada apa-apa, kita and if kan dia. Lepas tu kita tengok ada apa-apa lagi tak kita nak buat lepas and if. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh stopkan dia. So, inilah kita punya pseudocode. Simple kan? Okey, jom kita tukarkan kita punya pseudocode kepada kita punya coding. Okey, sebelum tu, okey, cuba kita ubah dulu kat sini. Ataupun kita tukarkan kita punya coding kat sini ke dalam bentuk, pseudocode kita ni ke dalam bentuk coding kita. So, macam mana kita nak buat? Okay, kita ambil yang mana penting-penting je lah. Nanti yang lain tu kita boleh tambah dekat dalam kita punya Java terus. Okay, read number. Dalam coding, okay, dalam coding dia akan setara dengan number equals to SC. Kalau saya guna SC lah. Kali ni saya guna SC. So, sc.nextInt. Ingat bila kita nak check nombor tu even ataupun odd, kita mesti next int. Dia tak boleh next double. Kalau next double, dia akan dapat perpuluhan. Lepas tu, dia akan dapat balance kosong. Jadi, tak sesuai lah. So, kita akan gunakan next int supaya kita dapat cari berapa balance dia. So, read number dalam coding adalah setara dengan number equals to sc next int semicolon. Okay, untuk this one, if. So, dia akan jadi if. Okay, if. Kita akan buat bracket. If kecil ya. Okay, if bracket. Number, okay, dia akan guna simbol modulus. Okay, divisible by 2 dia akan guna simbol modulus, modulus 2. Lepas tu dia akan buat double equals 0. Okay, apa yang akan berlaku dengan double equals 0 ni? Dia akan bahagikan nombor yang kita ada dengan 2 dan kemudian dia akan tengok remainder dia. So, tujuan number modulus 2 adalah untuk tengok berapa remainder dia setelah dia bahagi dengan 2. So, kalau kata remainder dia 0, so 0 is equals to 0. Okay, saya baca. 0 is equals to 0. So, kalau 0 is equals to 0, okay, dia akan buat apa kat sini? Dia akan print even lah. So, untuk print, kita akan gunakan ayat system.out.print. Okay, dalam bracket, double quote, even, close double quote, close bracket, semicolon. Okay, kemudian else sama je. Else sama je macam ni, cuma huruf kecil lah. Okay, else. Kemudian print out, sama case macam ni juga. Yang even tadi. So, kita akan buat system.out.print out. Okay, semicolon. Ini antara ayat-ayat yang kita akan gunakan dalam coding kita nanti. Okey, sebelum kita start juga, kita kena tahu variable yang kita akan gunakan kat sini. So, kat sini kita ada satu variable iaitu number. Kita cuma ada satu je variable untuk case ni. So, number. Dan number tu kita akan declarekan sebagai int. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak guna jgrabs pula. Okey, jadi kat sini soalan kita ada input. So, bila ada input, benda yang pertama kita kena buat adalah import statement. So, kita kena type import java.util.scanner. So, ini adalah kita punya import statement. Okey, dia akan import java.util punya package dalam program ni lah. Okay, kemudian kita akan buat class declaration. So, kita tulis class dan nama kelas kita. Mungkin saya tulis number. Terpulang lah. Okay, nak tulis apa yang sesuai dengan tu. Kemudian ke bawah, open curly bracket. Okay, open curly braces. Kita ke dalam sikit dan ke bawah dan ke dalam sikit. Kemudian kita akan buat main method. Public static void main string square bracket arguments. Okay, so ini adalah kita punya main method. Yang tadi ni, class number ni, ini adalah kita punya class declaration.
Okey, bila kita dah habis dengan public static, kita akan proceed dengan kita punya body of method main. So kita akan open curly braces lagi sekali, turun ke bawah, tab, kemudian kita akan create object dalam scanner. Okay, kita akan create object dalam kelas scanner. So kita akan buat scanner SC. So sekarang ni objek saya bernama SC equals to new scanner bracket system.in. Okey, ayat ni diperlukan bila kita ada input. Okey, bila kita ada input, kita perlukan ayat ni juga. Okey, kemudian kita akan, okey, this one apa tadi? So, ini adalah create object. Create object nama apa? Nama SC. So, SC ni kita boleh tukar ikut apa-apalah. SC ke input ke terpulang. Selalunya kita guna SC ataupun input lah. Okay, kemudian kita akan buat variable declaration. Untuk case ni tadi, kita cuma ada satu variable. Kita cuma ada number. Macam mana kita nak tahu kita punya variable macam mana mana satu kita punya variable. Kita tengok pada input, kita tengok pada formula dan kita tengok pada output yang tak ada double quote. Itu cara-cara untuk kita identify kita punya variable. Ingat apa purpose of variable? It is used to hold value, untuk pegang nilai kita. Okay. Jadi number tadi tu kita mesti ada dia punya data type. So saya gunakan data type int. Kita tak boleh gunakan double untuk number ni. Kita mesti gunakan int supaya kita nak cari dia punya remainder ataupun balance. So ini adalah kita punya variable declaration. Okay. So variable declaration mesti ada semicolon kat ujung tu lah. Okay. int number semicolon. Okay. Kemudian kita akan buat apa? Kita akan buat read number. So read number tadi, dia punya ayat dia number SC next int. So kita type lah kat situ number SC dot next int. Okay. Ini adalah ayat yang setara dengan read number. Okay, kemudian kita buat apa? Kita buat if number divisible by 2. So dia akan ambil if bracket number modulus 2 double equals to 0. Okay, if number modulus 2 double equals to 0. Apa fungsi number modulus 2? Untuk cari remainder setelah dia dibahagikan dengan 2. So, kalau remainder dia kat sini, okay, kalau hasil bila dia dah bahagi dengan 2, dia dapat baki kosong. So, dia akan tengok kosong kat sini is equals to 0 or not. Okay, penggunaan double equal kat sini adalah untuk identify ayat is equals to. Dia nak tengok value sebelah kiri kita sama tak dengan value kosong yang kita setkan. So, kalau kata value yang kat sini, hasil daripada baki tadi tu, dia sama nilai dengan belah kanan, bermaksud dia akan jadi true kat sini. Bermaksud if kita true lah. So, kalau true, kita akan buat apa? Okey, bawah if kita akan buat open curly bracket. Lepas tu kita akan buat system.out.print. So, print apa? Print even. Okay, tutup semicolon dan kita tutup if kita. Kita dah habis dah dengan kita punya if true punya condition. So, sekarang ni kita nak masuk kepada else. Jadi, kat bawah open close curly braces ni kita akan buat else. Kemudian kita open curly braces lagi sekali dan kita terus buat system.out.print out. Open curly braces tu main peranan, okey. Kalau kita tak ada nanti susah juga. Better awak biasakan dirilah. Okey. Kemudian dah habis. Okey, dah habis kan? Kita terus end if stop. Jadi kat sini pun samalah. So kita tutup this one. Tutup curly braces untuk public yang ni. Kena tutup. Okey, tutup yang tu. Kemudian kita kena tutup lagi satu curly braces untuk kelas punya pula. So kalau kita tengok kat sini kan, this one atas ni couple dia dengan yang bawah sekali. Yang ni pula dia akan couple dengan yang bawah ni. Yang ni couple dengan yang ni. Yang ni couple dengan yang ni. So dia punya bilangan open curly braces dengan close curly braces mesti sama. Kalau kita ada 3 open curly braces, so we should have 3 close curly
phrases. Okey, kalau dah habis, kita save kita punya file. Okey, dia dah keluar dah file name number.java. Okey, save. Kemudian kita nak compile. So, macam mana nak compile? Kita ambil build, compile. Okey, ataupun kita tekan Ctrl B. So, kita tengok kat sini. JGraphs operation complete. So, kita punya program is free from syntax error. Okay, logic error tak tahu lagi. Syntax error tak ada masalah. So, kita akan tengok kita punya output. So, kita Ctrl R untuk run. Okay, tak ada apa-apa kan? Kenapa tak ada apa-apa? Sebab, okay, kat sini, kita tak ada ayat instructions untuk user. User tak tahu dia kena buat apa. Sebab tu dia keluar kosong tadi tu je. Jadi sebelum kita buat read number kat sini, yang number equals to SCNext int ni, sebelum ni kita tambah satu ayat. Kita buat system.out.print enter a number. Ini adalah ayat arahan ataupun prompt the user to enter a number. Kita bagi ayat arahan kepada user. Kita bagi instructions kepada user. Apa yang dia kena buat. Kalau dia tak ada benda ni, nanti user tak tahu. Sebab tu dekat bawah ni tadi, dia tak ada keluar apa-apa. Dia keluar blinking je cursor. So, kita tak tahu nak buat apa kan? Jadi, kita boleh tambah ayat ni sebagai ayat untuk bagi user faham apa dia kena buat. Kalau awak pergi ATM machine, awak tengok blank screen, awak pun tak tahu apa nak buat. Jadi, dia mesti adalah sila pilih bahasa, sila masukkan nombor PIN anda. So, itu adalah ayat arahan yang memudahkan awak untuk faham apa yang awak kena buat. Jadi, bila kita buat program pun, kita kena tambahlah satu ayat yang ni. Okay? Walaupun dalam kita punya pseudocode tadi tak ada, tak apa, tak ada masalah. Pseudocode memang tak ada ayat tu. Dalam coding kita tambahlah supaya, sebab coding ni yang user nak tengok. Pseudocode user tak akan tengok. Okay, jadi kita nak bagi user faham apa dia kena buat. So, kita pun letaklah ayat this one. Okay, so kita dah ubah sikit kan. Jadi, kita kena compile lagi sekali. Setiap kali awak buat perubahan, awak kena compile. Okay, Ctrl B, continue, and write and continue. Sebab tadi kita dah run dah. Okay, kita tengok balik. Okay, operation complete. Control run. Okay, run. Nampak dia keluar enter number. Sebiji macam yang kita type dalam prompt user tadi ni. Nampak? Dia keluar sebiji yang ni. So, jadi untuk prompt user ni, awak boleh tulis bahasa Melayu, bahasa Inggeris, as long as user faham apa yang dia kena buat. Okay, so kat sini enter number. Katakanlah saya masuk nombor 18. Kita tengok apa jadi. Even. Sama dengan yang kita test tadi ni. Nampak ni? 18 even kan? Cuba kita try lagi sekali. Kita masukkan nombor yang kedua. So, run lagi sekali. Bila kita nak test nombor yang kedua, kita kena control run. Tak payah compile dah lah. Control run. Control R. Okay, kita masuk 25. Okay, nampak? Odd. Okay, bila kita tekan je 25, kita tekan enter. So, dia akan keluarlah even ataupun odd. So, inilah kita punya coding untuk soalan number even or odd. Okey, jadi apa yang kita kena ada sebenarnya? Okey. Bila ada input, kita mesti ada import Java util scanner, kita mesti ada scanner SC, kita mesti ada variable declaration. Variable declaration bergantung kepada apa yang ada pada soalan awak. Okey. So, harap-harap boleh faham. Okey, nanti kalau mungkin ada pertanyaan apa-apa, boleh komen kat bawah ataupun kalau untuk student saya, boleh tanya dalam kelas. Okey, so thank you. Kita boleh stop kat sini dan kita jumpa pada video seterusnya. Okey, thank you and Assalamualaikum. Bye-bye.